banda saya ini. Jadi mana? Anda sakit? Oh sakit, nanti suruh ada tulis surat ke Bang Siwa. Oke. 30 menit ya. Yang lain mana? Di tandas. Oke. Tutup dulu lah. Oke, masuk. Oke, cikgu mulai. Oke, hari ini kita mau belajar satu topik nih. Jadi, cikgu mau kasih tengok kamu satu video. Dalam video ini kamu tengoklah apa isi pembelajaran dia. Nanti akhir video cikgu mau tanya apa yang kamu dapat dalam video itu. Oke? Kejatuhan makan. Pandai ya, Nes. Teman, bagi saya tunjukkan. Ini menunjukkan yang habis fokus tengok tadi video yang cikgu tunjuk. Suara yang buka. Ya, yang habis buka. Oke, tajuk pembelajaran kita hari ini adalah kejatuhan kesultanan Melayu Melaka. Jadi objektif pembelajaran adalah menyatakan 3 faktor dalaman dan luaran kejatuhan Melayu Melaka. Oke, jadi tadi cikgu cakap kita mau belajar pasal faktor kejatuhan Melayu Melaka kan. Jadi sekarang cikgu mau buka buku teks kamu, buka surat 98. Oke, buka 98 ya. Jadi objektif kita hari ini adalah untuk menguraikan 2 faktor dalaman, 1 faktor luaran kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. 2 faktor dalaman, 1 faktor luaran. Oke, jadi untuk itu kita mau menguraikan kan. Jadi kita akan belajar satu isi penting dengan 1 uraian ringkas. Uraian ringkas itu cikgu akan tandakan berwarna merah dalam slide. Jadi kamu mesti hafal kata kunci itu. Setelah nanti kita akan buat penilaian sama ada kamu paham. Dan jawaban kamu mesti ada 2 tuh. 1 isi penting, 1 uraian yang merupakan kata kunci yang warna merah. Apa kan? Oke, jadi faktor dalaman ada 2.
faktor dalam kejatuhan kerajaan Melaka. Yang pertama ialah masalah kepimpinan. Isi pentingnya masalah kepimpinan. Uraian untuk kata kuncinya ialah kelemahan kepimpinan Sultan Mahmud Shah. Kenapa kelemahan kepimpinan Sultan Mahmud Shah? Sebab baginda mengamalkan sikap pilih kasih dalam pelaksanaan sistem pentadbirannya. Ini menyebabkan perbalahan antara pembesar. Sebab pilih kasih ini macam Sultan lebih sayang dengan pembesar ini, dia kurang sayang pembesar itu. Jadi menyebabkan persengketaan antara dua pembesar. Sebab satu pembesar biasanya menguasai satu daerah. Jadi kalau dua pembesar tidak bengam, maksudnya dua daerah ini dalam satu kerajaan itu ataupun satu negara itu tidak bengam. Jadi kalau datang penjahat ataupun penjajah dari luar, senang kerajaan itu jatuh. Jadi untuk isi penting kedua ialah masalah perpaduan. Di kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada waktu zaman-zaman pengakhirannya itu, dia mengalami kejatuhan sebab masalah perpaduan. Yang pertama, perpaduan antara rakyat yang tidak bersatu padu. Yang kedua, persaingan kuasa antara pembesar yang macam tadi Cikgu jelaskan. Yang ketiga, askar upahan mereka yang tidak taat setia kepada kerajaan Melayu Melaka. Jadi antara tiga ini kamu boleh pilih satu sejak uraian penting yang untuk kamu uraikan dalam exam nanti. Jadi mungkin rakyat tidak bersatu padu itu yang paling senang untuk kita uraikan. Asal rakyat ni pembesar itu pun termasuk dalam rakyat kerajaan Melayu Melaka. Jadi bila orang tidak bersatu padu, kalau penjajah masuk, orang tidak boleh tiada perpaduan, tidak boleh sama-sama mempertahankan kedaulatan kerajaan Melayu Melaka pada ketika itulah. Jadi untuk faktor luaran sudah tentunya sebab serangan Portugis itu sendiri. Pada tahun 1511, kedatangan Portugis ke Melaka menyebabkan berakhirnya kerajaan Melayu Melaka. Jadi Portugis datang ke Melaka pada waktu itu sebab tiga faktor yang boleh diringkaskan kepada 3 G, yaitu glory, gospel dengan gold, ataupun dalam bahasa Melayunya 3K lah: kemasyhuran, kekayaan dengan keagamaan. Portugis datang, dia membawa agama Kristian. Pasal kedua, kemasyhuran, sebab di Eropah pada waktu itu semakin banyak kawasan jajahan, semakin tinggi kuasa negara Eropah lah. Lepas tu untuk kekayaan, sebab Melaka dikenali juga sebagai Subarna Bumi. Apa maksud Subarna Bumi? Bumi emas. Sebab Melaka ada kekayaan bahan bumi, bahan mentah dan sebagainya, macam kayu-kayan, emas, macam tu. Lepas tu serangan Portugis ni pula, dia tidak boleh dipatahkan oleh Melaka sebab satu, Portugis ada strategi yang hebat. Kedua, kuantiti tentera yang lebih ramai. Ketiga, kecanggihan senjata mereka. Dan keempat, diorang ada kapal perang yang besar-besar dengan hebat-hebat lah. Itu saja. Jadi kamu mau salin dulu yang isi penting dengan uraian warna merah tadi itu. Semua sudah salin kan? Sudah. Oke. Jadi lepas kamu salin ini, kita pergi latihan. Kita mau buat peta bintang. Oke. Oke, berdasarkan presentation tadi, Cikgu mau kamu semua buat satu peta linda masing-masing dalam masa 3 menit berdasarkan kata kunci yang Cikgu sudah nyatakan tadi. Boleh? Boleh, Cikgu mau tengok kamu faham ke tidak? Boleh? Oke, buat betul-betul Cikgu akan pilih beberapa orang untuk bentangkan peta linda kamu nanti. Oke, boleh mula buat sekarang. Oke, habis sudah masa 3 menit. Sekarang semua boleh berhenti. Cikgu mau panggil Maisara. Oke, Maisara dulu coba bentang peta linda kamu. Oke, saya akan bentang. Faktor dalaman adalah masalah kepimpinan dan rakyat tidak bersatu padu. Faktor luaran pula adalah kedatangan askar Portugis di Melaka. Okay, thank you Maisara. Okay, Sarah cuba kembali. Kamu dah kembali, saya sudah pernah membantu. Cantik sudah. Satu faktor dalaman. Yang pertama masalah perpaduan, yaitu rakyat tidak bersatu padu. Faktor kedua ialah kelemahan pemimpin, yaitu kelemahan sistem pentadbiran sistem Mahmud Shah yang bersifat pilih kasih dalam pentadbiran.
Untuk faktor luaran pula ialah faktor kedatangan Portugis ataupun serangan Portugis. Hal ini disebabkan oleh faktor 3G, yaitu glory, goal dan gospel. Oke, bagus sekali. Thank you. Oke. So, berdasarkan pertanyaan kamu tadi, cikgu mau komen. Maisara bagus sudah, cuma kamu tuh lupa kasih masuk isi penelitian si binatang tadi. Ada kan? Ada warna merah tadi tuh. Nah, itu jangan tertinggal. Overall bagus sudah. Jumari oke, lengkap jawabannya bagus. Kamu boleh tengok jawaban Jumari nanti, bisa jadi contoh. Nah, oke, bagus Jumari. Oke, sekarang sebab semua pun macam sudah paham. Kamu paham kan apa yang kamu buat tadi? Paham, cikgu. Oke. So sekarang cikgu mau kamu semua tutup buku kamu. Peta minda kamu pun tadi cikgu mau kamu tutup. Oke? Nah, cikgu akan bagikan kamu lembaran soalan. Cikgu mau tengok kamu betul-betul pahamkah atau kamu pura-pura aja. Atau tadi ada meniru-niru kan? Oke, so cikgu akan bagikan lembaran soalan ini. Nah, kamu jawab masing-masing. Lepas ini cikgu akan tengok jawaban kamu. Oke? Cikgu bagi masa 3 minit jangan untuk kamu jawab. Boleh? Boleh, cikgu. Oke, boleh mula menjawab sekarang. Maisara oke? Cikgu cuma tak ingat yang lebih satu. Nah, coba kamu ingat tadi. Ada cikgu kasih nyatakan tadi kan yang warna merah tu si pentingnya. Nah, coba kamu pikir balik. Nah, boleh tuh. Okey. Mari oke? Panjang sudah jawaban Jumari. Paham Jumari? Oke, boleh. Jangan risau oke? Oke. Oke, jangan nangis. Oke, teruskan. Cikgu besar. Ya. Kan sudah? Oke, habis sudah masa 3 minit. Semua berhenti menulis. Oke, sekarang cikgu mau kamu bentukkan lembaran kertas kamu dengan kawan kamu. Kamu periksa kertas kawan kamu. Jangan ada yang main tipu. Kalau kawan kamu salah, aku salah dia. Jangan main tipu. Jawaban yang betul nanti letak di tepi je. Oke? Okey, cikgu. Oke. Oke, semua sudah siap kan? Sudah. Oke, sekarang cikgu mau kamu semua tukar lembaran kerja kamu, lembaran soal kamu tadi dengan kawan kamu. Kamu periksa kawan kamu punya masing-masing. Kalau ada yang salah, kamu kasih salah, jangan kasih betul. Nanti letak saja jawaban yang betul di tepi, oke? Okey, cikgu. Oke, boleh tanda sekarang. Oke, semua selesai tanda? Sudah. Oke, sekarang cikgu tanya siapa dapat betul semua? Angkat tangan. Oke. Maisara dulu. Kertas siapa? Kertas Yohanes. Oke, bagus Yohanes. Tutup. Kertas siapa semua? Oke, bagus Maisara. Yo, kertas siapa? Kamu dapat berapa? Dua betul, satu salah. Oh, satu salah. Oke, tambah. Nanti yang salah itu kamu boleh rujuk kepada kawan kamu. Tengok apa jawaban yang betul, oke? Oke, semua bagus. Semoga kamu paham apa yang kita belajar hari ini. Bagus semua. Jangan stop kan? Okey, murid-murid. Apa yang kita belajar pada hari ini, berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini, apakah nilai yang perlu diterapkan dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia untuk kekalkan kedaulatan negara kita? Bersatu padu, cikgu. Okey, mari satu-satu padu. Kita kurang mengarah. Kesetiaan pada negara. Okey, bagus. Jadi, semua elemen tu kamu perlu terapkan dalam diri kamu agar negara kita tak terjatuh dalam tangan penjajah. Jadi, cikgu nak juga kamu bersikap baik dan mengamalkan nilai-nilai positif seperti tidak melakukan perkara-perkara yang tidak negatif macam pos-pos perkara yang sekarang ni zaman teknologi kan. Kamu janganlah post perkara yang boleh menjatuhkan nama negara dalam sosial media kamu. Perkara-perkara seperti itu tidak baik untuk kita lakukan sebab boleh menjatuhkan nama negara. Jadi cikgu harap apa yang kita belajar pada hari ini kamu boleh amalkan dalam kehidupan seharian dan dapat mengamalkan nilai-nilai mulia tersebut untuk
kebutuhan negara kita pada masa akan datang. Sekian saja belajar pada hari ini. Nanti kita akan jumpa pada next kelas untuk kita belajar topik seterusnya. Itu sahaja daripada cikgu. Ada apa-apa soalan? Ya. Okey, kita habiskan ya. Okey anak murid. Jadi berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang anda dapat? Jom. Faktor kejatuhan main belakang. Okey, faktor kejahatan dalam neraka. Yo, cuba nyatakan dua faktor dalaman kejahatan dalam neraka. Masalah kepimpinan dan masalah penduduk tempatan. Okey, betul. Masalah penduduk tempatan itu tukar kepada masalah perpaduan. Dah betul dah tu, cuma key point itu kurang tepat. Bagus you, nice try. Irfan, nyatakan satu faktor luaran kejatuhan kesetaraan neraka. Ada senang. Waktu kita jatuh dia mau. Yes, bagus.